Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Li hadratin Nabi Sayyidina Mustafa wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Walillahimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hormati Tuan Pengusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan Hajah, sidang jemaah muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi pada malam ini, saat ini, ketika ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa, mengizinkan kita untuk bertemu. Kira-kira dekat 2 tahun setahun dah lebih setahun lebih kurang lah setahun 2 tahun dekat kan. Kita tak bersua, tak berjumpa, tak bertemu. Malam ni syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada jodoh kita malam ni. Ada jodoh 3-4 kali Saman beritahu saya, Asalihin saya bukan apa tuan-tuan kan, nak nyampaikan wujud AMJ tu kan. Kan hati tu nak pergi, kadang-kadang Rabu tu jumpa kosong. Yalah kan, tapi kali ni rasa pergilah. Lama tak jumpa tuan-tuan kan, lama tak jumpa kan. Ala kulli hal, saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Imarah, pada pihak surau lah kan, nak juga jemput, nak juga terima saya pada malam ni. Ribuan terima kasih. Mak Haji ingat lagi saya, Mak Haji? Ada yang ingat? Ke tak jumpa? Tak ingat lah, hilang ingatan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita berjumpa di tempat yang baik, dalam majlis yang mulia. Kita datang kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kerana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap hari Allah panggil kita. Satu hari 5 kali Allah Taala panggil kita. Disebut sebagai seruan azan. Kalau orang Muar dipanggil bang. Muazzin kan, tukang azan. Habis kalau bang, muabbang. Muabbang lah, apa-apalah boleh lah, muabbang ke apa ke. Jadi tak kira lah muazzin ke muabbang ke. Yang penting tadi seruan yang dipanggil tadi, yang dilaungkan tadi adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya seruan tadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perkara ni dah ulang-ulang kita sebut. Mungkin perkara ni dah banyak kali kita cerita. Tapi dalam agama, dalam cara menuntut ilmu, ada satu istilah yang dikatakan sebagai taqarrara tahaqqaqa. Taqarrara tahaqqaqa. Dia kata apa? Ulang-ulang makin ingat. Ulang-ulang
makin kuat. Jadi tuan-tuan, ilmu ni kata ulama, sifat ilmu ni dia macam kuda liar. Ilmu ni sifat dia macam kuda liar. Tak reti duduk diam, sekejap dah hilang, sekejap dah tak ada, tak tahu gimana. Ni sifat ilmu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kuda liar, ilmu ni lebih kurang rupa kuda liar lah. Sekejap dia tak ingat, sekejap dia dah lupa. Apa lagi kalau balikkan kena teh tarik, balikkan singgah kena putih canai, aduh, tom yam lagi, habis semua, hanyut lupa. Kena terbang atas motor, tinggal kat kedai siam, tinggal kat warung. Sampai rumah, bini tanya, bang, siapa ceramah tadi? Siapa tadi? Tak usah kata apa yang diceramah, ustaz yang ceramah pun lupa aku, siapa kata. Teruk betul tuan-tuan, lorat betul. Sampai ustaz ceramah pun dia lupa. Ini rupa kita hari ni. Tapi tak apalah, ala kulli hal ada dalam majlis ilmu tuan-tuan. Jadi ilmu sifat gini tuan-tuan. Kuda liar ni tadi kata ulama, jangan bagi dia lari, jangan bagi dia hilang. Kenapa? Kena tambat, betul? Tambat. Orang-orang kata tambat. Tak tahulah tempat lain dia faham tak faham kan. Kalau orang Muar dia kata tambat. Tambat, yo jangan lari. Tambat, yo jangan hilang. Begitu juga ilmu kena tambat, jangan hilang, jangan lari. Nak tambat dengan apa? Nak tambat dengan apa? Nak ikat dengan apa? Dengan kalam, dengan pensil, dengan kertas. Barulah tak hilang, barulah tak lari. Tapi tak apalah tuan-tuan, tuan-tuan semua memang tahap-tahap hafaz kan. Tak apalah kan. Ala kulli hal tuan-tuan, hanya sifat ilmu kan. Macam tu kan. Takararat, jadi pasal pensil tak ada, pen tak ada, kertas tak ada, maka kita gunakan kaedah kedua, ulang cerita, ulang sebut. Mudah-mudahan tak banyak sikit, ada yang melekat, ada yang ingat, ada yang kekal, yang kita dapat amalkan. Bukan amal saja, tapi kita dapat sampaikan juga. Ni. Jadi tuan-tuan, cerita balik azan tadi, Allah yang panggil kita, hakikat dia. Satu hari 5 kali Allah Ta'ala panggil kita, mari datang sini, mari datang sini. Datang mana? Datang masjid, datang surau. Buat apa? Bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sibuk macam mana kita tuan-tuan, pagi kan mengantuk kan? Bukan senang nak bangun subuh tu, letih, mengantuk, penat, apa semua, lengoh badan, bisa, lutut apa kan, bercinta nak bangun kan? Tapi nak tak nak, tetap juga Allah panggil kita. Zuhur sibuk kerja, penat kerja, tak habis lagi ni, tak siap lagi ni, banyak lagi ni, tak kira, tetap juga Allah panggil kita. Asar baru balik kerja, baru nak rehat, baru balik kebun, tak kira, tetap Allah panggil. Maghrib pendek, suntuk masanya, sekejap aja, pun tak kira, tetap Allah panggil. Isyak dah penat, nak tidur, nak rehat, dah letih, pun Allah panggil lagi tuan-tuan. Nampak? Supaya apa? Supaya kita sentiasa ada hubungan dengan Allah, ingat dengan Allah, cinta dengan Allah, kasih, rindu kepada Allah. Ni tuan-tuan, kita ni dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap hari dilatih bertemu Allah, berlatih bertemu Allah, supaya ada rasa suka, cinta, rindu, kasih, sayang untuk bertemu dengan Allah. Ini latihan kita tuan-tuan, inilah persiapan kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya sedang menunggu satu lagi panggilan. Kita sebenarnya sedang menanti satu lagi panggilan, yang mana panggilan itu juga datangnya
dari Allah juga. Panggilan tu juga bermaksud Allah nak jumpa kita juga. Tapi kali ni tukang panggil dia dah lain. Kali ni tukang panggil dia dah lain. Kalau yang hari-hari 5 kali sehari tu tukang panggil dia mu'abbang tadi kan, muazzan tadi kan. Tapi kali ni tukang panggil dia nama Israel. Nama dia malaikat maut. Yang ni tak boleh helak, tak boleh lari, tak ada alasan lagi lah. Kalau tadi tak pergi masjid, oh kawan sibuk, kawan ada hal, kawan ada tu, kawan ada ni, itulah inilah. 1001 alasan. Bukan 1000. Kalau tak pergi masjid, tak pergi surau ni 2000 pun dia boleh cakap. Punya banyak alasan dia. Kali ni panggilan ini dibawa oleh malaikat maut. Kau jangan harap lah. Takkan ada alasan yang kita mampu nak berikan, nak tolak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena bersiap sedia. Kita kena ada rasa suka, cinta nak bertemu dengan Allah. Ini tempat latihan dia, tuan-tuan. Inilah masa kita latih, tuan-tuan. Sehari 5 kali dilatih supaya kita cinta, kasih, rindu bertemu Allah. Sebab nak datang lagi panggilan yang bila kata datang malaikat maut jemput kita, mudah-mudahan kita pun dah rindu nak bertemu Allah. Kasih, cinta, dah bersedia dah. Kenapa lambat malaikat? Lama no aku tunggu kau datang. Rindunya nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ke ya Rasulullah orang yang suka nak mati ni? Mati. Nak jumpa Allah kena mati, betul? Ada ke orang yang suka nak mati ni? Ada, kata Nabi. Ada. Memang ada orang yang suka nak mati. Siapa dia ni? Orang yang Allah dah nampakkan dia syurga. Allah buka hijab dia di saat sakaratul maut tadi, tuan-tuan. Ya Allah, dia nampak syurga Allah. Dia nampak istana, mahligai, taman-taman, sungai-sungai. Yang paling tak tahan, bidadari syurga, betul? Aduh, lambai-lambai pula tu. Abang Zaman, kata dia. Abang Man, sini Abang Man. Maka tengah lambai tu jatuh pula baju kat bahu. Jatuh. Aduh, meleleh-leleh je masa nak mati. Melompat rasa nak mati. Seronok, suka nak mati kan? Deras. Cepat dia kan? Melompat rasa suka nak mati. Ini tuan-tuan, Nabi cerita. Tak ada Nabi cerita macam tu, aku yang tambah kan? Kan? Maknanya Nabi Allah nampakkan tadi kan? Nabi cerita apa tadi? Lagi jenazah yang dipikul tu, jenazah yang dalam keranda yang dipikul untuk ke kubur tu, tuan-tuan, dia juga bercakap, dia juga berkata, untung kita tak dengar. Kalau kita dengar kan, terpelanting ke mana kan, jenazah ke mana, kita ke mana, betul? Apa yang dia cakap, tuan-tuan? Kata Rasulullah, dia kata qaddimuni, cepatlah, kata. Tak sabar dah. Dia nak masuk ke alam barzah. Nak masuk ke alam, nak duduk di alam barzah. Yang kata Rasulullah, sehari semalam dekat sana, nikmatnya jauh lebih hebat, jauh lebih best, jauh lebih baik daripada segala nikmat yang ada atas dunia Allah Ta'ala sekarang ni, tuan-tuan. Ni orang yang bawa driver sekarang, mungkin kita tak pikul driver van tu. Agaknya kalau dia dengar malaikat apa mayat tu kata kan, oh cepat boleh 17 boleh 18. Aju sikit lah, ini asal jenazah slow je kan, laju lah sikit kan? Sebab jenazah tu tak sabar nak masuk dalam kubur, nak dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan, ini orang yang ada hubungan dengan Allah, sentiasa ada hubungan dengan Allah. Maka bila kata datang panggilan malaikat maut, dia dah bersedia dah, no hal lah kan, anytime, kata dia. Siapa contoh? Contoh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul.
Alah ustaz, nabi-nabi, rasul-rasul, memanglah contoh yang terbaik nabi-nabi dan rasul-rasul. Ambil contoh yang terbaik. Ambil cerita contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni kan pendekar, kan? Dia kalau tampar orang, apa tuan-tuan? Mati, meninggal. Dia tampar Kipti, kan? Terpereot mati Kipti. Handal tak handal lah, kan? Kita sini pandai-pandai pendekar pun demam 3-4 hari, betul? Demam 3 hari. Kenapa? Kena tampar dengan pengurusi kita. 3 hari demam, kena tampar dengan pengurusi, kan? Tapi Nabi Musa mati orang tu. Malaikat maut pun pernah kena tampar dengan Nabi Musa. Tanggal biji mata. Ini hadis betul, Makji, bukan cerita kartun, kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanggal biji mata malaikat maut kena tampar dengan Nabi Musa. Tak masa-masa datang orang, tak salam, tak apa, ada je, siapa kau ni? Pum, kena tampar, cabut biji mata. Kemudian malaikat maut datang lagi jumpa Nabi Musa. Kali ni dia bawa offer. Dia jumpa Nabi Musa, dia kenalkan diri. Lah, kata Nabi Musa, tak mahap lah kawan tak kenal tadi, kata dia. Tak masa-masa ada makan penampar, betul? Jadi apa offer yang malaikat maut bawa? Tawaran daripada Allah Ta'ala. Kata dia, letakkan tapak tangan kamu di atas belakang lembu. Berapa banyak bulu lembu yang ada dekat tapak tangan kamu tadi, banyak itulah tahun-tahun yang kamu hidup lagi, tinggal lagi atas muka bumi Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi Musa tanya, kan, habis tu, kalau dah habis matilah. Mati lah. Nabi Musa kata, kan, sama aja, kan? Kalau matilah, sekarang juga aku nak mati. Sekarang juga aku nak mati tu, kata Musa. Tak bertangguh-tangguh kalau kita. Sebab apa? Sebab dia rindu, kasih, sayang, cinta nak bertemu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'uhu. Siapa yang sayang, rindu, kasih, cinta nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah pun sama cinta, kasih, sayang, rindu nak jumpa dengan dia, tuan-tuan. Lama tak jumpa dah, 2 bulan dah. Pak Haji pergi Mekah, dapat pergi Mekah seorang tiket, tak macam mana, kan? Nombor naik terlepas, kan? Tapi seorang je, kan? Mak Haji tinggal lah, kan? Kena lah kapal terbang hari pertama. Kapal terbang pertama hari pertama, maknanya cepat pergi, kan? Dekat 2 bulan, tuan-tuan, duduk Mekah melangok itu, kan? Rindu, tuan-tuan ni, kan? Beragan rasa, kan? Saya merasa macam tu hari pertama pergi. Nak balik, aduh lamanya, katakan. Dekat 2 bulan, kan? Yang mak haji kat kampung pun alah sama juga rindu, saling rindu merindu, amboi. Saling rindu merindu. Bila kata balik aja Pak Haji, dah nak balik je abang kau ni, lagi 2-3 hari, tengok manisnya muka mak haji kat rumah, betul? Wah, pasang badan terus, kan? Mandi air bunga, mandi air rempah, mandi air lia, kan? Mandi bedak, kan? Pakai lawa-lawa, masak sedap-sedap, rumah hias lawa-lawa, bilik terus macam bilik pengantin. Nak sambut apa? Nak sambut Pak Haji, lama tak jumpa, lama dah tak balik rumah. Tuan-tuan, saling rindu merindu. Yang Pak Haji pun sama, ya Allah, rindunya lama tak jumpa. Yang ni yang kita nak, Haji, tuan-tuan. Allah mudah-mudahan juga rindu pada kita tu. Allah sediakan istana syurga, sediakan persiapan, sediakan wangi-wangian, sediakan apa, iring-iringan hebat-hebat. Sebab apa? Sebab dah lama rindu dengan kita, nak bertemu dengan kita. Allahu Akbar. Seronoknya lah, andai kata husnul khatimah, hujung kita ni dengan husnul khatimah, tuan-tuan, yang mana Allah juga rindu nak jumpa dengan kita. Ini kita nak cari.
Ni yang kita nak buat. Bila nak buat, sekarang lah kita nak buat. Merancang kematian kita. Kita tak tahu dekat mana, macam mana, bagaimana, tapi kita boleh merancang. Di mana kita mati, kat mana kita mati, itu semua kita tak tahu. Tapi kita boleh merancang mati kita. Mati macam mana nak rancang? Mati dengan husnul khotimah. Tuan-tuan, sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kariha, siapa benci, siapa tak suka nak bertemu dengan Allah, liqa Allah, Allah pun benci, tak suka, tak ingin nak bertemu dengan dia. Tuan-tuan, kita lagi ni pun di kalangan kita tak sempat lah, ada kerja lah, sibuk lah, nanti dululah, tunggu dululah, macam-macam alasan cerita, kita sebut, kita cerita. Ni maknanya apa, tuan-tuan? Tak suka nak bertemu Allah, betul? Tak ada rasa gembira nak bertemu Allah. Dan kita takut nanti saat mati kita, Allah pun benci, tak ingin, menyampah nak jumpa dengan kita. Siapa ni? Kata dia, tak ingin aku. Allah tutup pintu langit, malaikat semua halau rohnya, hempas masuk dalam kubur balik. Dan kubur pun kata, tanah pun kata, oh dulu kau sombong, bongkak, berlagak atas muka bumi, lupakan Allah, lupakan mati. Sekarang kau tengoklah aku hajar kau cukup-cukup. Pum, tuan-tuan. Kata Nabi, bersilang tulang-tulang kita, tuan-tuan. Allah. Taklah, tuan-tuan. Inilah, sedar tak sedar kita, rupanya datang masjid, datang surau, menyahut panggilan azan ni, ini adalah latihan kita, persediaan kita, yang mana kita nak menyahut panggilan maut Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah izinkan kita pada malam ni untuk berada di surau ni, untuk solat, zikir, wirid, berdoa sama-sama, duduk dalam majlis ilmu, kan? Ni semua disebut sebagai amalan-amalan kita, sebagai ibadah-ibadah kita yang mesti kita buat lagi. Dan kita buat lagi dan lagi, tanpa rasa penat, tanpa rasa jemu. Tuan-tuan, penat tak? Jemu tak? Memang penat, tuan-tuan, memang jemu, kan? Tapi nak tak nak, memang kena buat. Paksa diri ni pada melakukan amal, pada melakukan ibadah, sampai apa? Sampai kita rasa kemanisan dalam ibadah kita, tuan-tuan. Sampai kita rasa tak seronok sembahyang rumah, tak seronok ibadah kat rumah. Sukanya nak datang masjid, seronok sembahyang masjid. Sembahyang rumah ni kan tak berapa syuh, betul je? Tak syuh sembahyang rumah ni. Saya yakin tuan-tuan pun sama. Tak syuh, kata kawan. Tuan-tuan faham tak syuh ni? Aku pun cakap je, kan? Makcik faham tak seronok lah, tak seronok, kan? Sembahyang rumah ni tak seronok, tak macam sembahyang surau, tak macam sembahyang masjid. Pertamanya apa? Pertama-tamanya kita tak ada fokus. Betul? Pertama-tamanya kita tak ada fokus. Kalau sembahyang kat rumah, Allahu Akbar, tuan-tuan, kan? Berapa kali kita lupa doa kunut, main terjun aja. Yang ketawa tu sama tu, kan? Angkat bangun rokok, terus terjun sujud, baru teringat, kan? Berapa kali kita lupa tahiyat awal, kan? Berapa kali kita lupa rakaat? 3 ke 4, kan? Biasa 3 dengan 4 kan, jarang 1 ke 4 kan. 1 ke 4 ni melampau. Kalau 1 ke 4 tu dah teruk no, kan, boleh rendam kepala dia, kan. Biasa 3 ke 4 lah, kan. 3 ke 4 kan. Ni kita tak fokus. Baru nak angkat tabir, orang sebelah start motor pula exhaust yang pom bapak dia sembahyang ni tapi maki bapak dia, kau hajar tak guna, tak pakai. Sembahyang tapi maki hamun. Betul tak Haji? Betul tak betul?
Kan? Kan? Semayang tapi maki hamun apa semua. Kan? Kejap lagi cucu pula anak buka TV. Kan? Rasa kuat-kuatnya. Kan? Tak tentu harah kita. Kan? Kejap lagi yang kat dapur pula, pom, terbalik pinggan, terbalik periuk. Baru balik pasar belikan semilang. Kan? Semilang pula, bukan murah-murah, semilang laut kan. RM29 sekilo kuning tu. Baru letak kat sinki nak semayang jap. Kejap lagi pang bunyi kat dapur. La ilaha illallah. Habis semilang aku, habis kan. Nak semayang ke nak selamatkan ikan? Nak selamat ikan ke nak semayang? Tak tentu arah semayang ni. Tak tentu arah semayang. Betul tak Sebab itulah tuan-tuan, banyaklah cerita. Kita seolah cerita pahala tu kan dah tentulah Allah bagi kan. Nabi dah cerita bab tu je, dah tak tentu arah kita semayang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur hari ni, malam ni Allah beri kita kesempatan, Allah beri kita peluang dan ruang ni untuk beramal. Beramal lagi dan lagi. Kita sebut tadi sampai bila? Sampai kita tak ada lagi. Lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Barulah kita berhenti beramal tuan-tuan. Maknanya selagi ada hayat di kandung badan, selagi itulah kita beramal. Beramal soleh. Tak kira lah kan, solat ke, zikir, mengaji, bersedekah, berakhlak mulia kan, semua amal soleh kan. Bukan amal soleh tu nak tunggu datang masjid semayang 24 jam, apa tak kan. Kita kerja ibadah kan, ikut sunnah. Tidur ikut sunnah. Nak tidur ambil wudu kan, nak tidur baca doa, nak tidur baca surah kan. Dah kira tidur kita sebagai ibadah. Ni tak, tidur depan TV. Buka TV, tidur nak beranak bentang depan TV. Sampailah TV tengok dia. Mula-mula dia tengok TV, sampailah TV tengok dia. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau macam tu lah pesen kita tidur, agak-agak sempat tak baca doa, baca surah Al-Mulk, baca kuliah kulullah, agak-agak ada tak? Tipis sarapan, betul? Yang cakap tak ada kan kecil hati kan. Cakap tak ada kan, lain kali kau jangan panggil ustaz ni, kata habis aku disebat semua kan. Tipis harapan kita. Ni tuan-tuan, maknanya amalan harian kita ikut sunnah, ikut syariat, apa Nabi ajar, Nabi contoh, Nabi buat, dah kira sebagai ibadah kan. Sebab tu kita 24 jam beribadah kan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dunia ni mazra', dunia ni kebun, dunia ni tempat bercocok tanam, ladang tuan-tuan. Sekarang ni kita kat mana? Sekarang ni kita kat kebun. Kebun ni sifat dia apa? Sifat dia penat lah, betul? Dekat kebun kan kita berpenat-penat, panas, berpeluh, merah muka, haus, letih. Itulah berkebun. Sebab apa? Sebab kita buat kerja, bercocok tanam, tak puas-puas, macam-macam kita nak tanam. Tuan-tuan dah tanam pokok durian, tengok, kalau durian ni setahun sekali pun belum tentu dapat, kata dia, betul? Tanam pula kelapa sawit. Celah-celah tu kelapa sawit biasanya sebulan 2 kali potong kan. Kalau teruk-teruk pun sebulan sekali. Tengok lagi, tak boleh jadi ni kan. Selang pula dengan pokok keladi kan. Keladi baru ada hasil cepat sikit kan, dapat makan hasil dia, dapat makan sayur, boleh jual kan. Tanam keladi kan. Tengok lama naik, tak cukup lagi, bawah keladi tanam lagi penggaga, tanam lagi kangkung. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita ada kebun, kita nak buat macam tu, betul kan? Selagi ada tanah, selagi ada ruang, semua nak tanam kalau boleh ya. Tak puas-puas kan? Penuhkan, mampatkan. Sebab tu Nabi kata macam kebun ni, kita ni kalau boleh buat lagi.
Jangan pernah rasa cukup. Alah, aku dah semayang 5 waktu dah, cukup le. Tak, tuan-tuan. Semayang tu kan, asas saja kan. Itu pun belum tentu sempurna, belum tentu elok lagi. Dah mana rupa semayang kita. Betul? Dengan berangan aja kan. Dah benda-benda sesadok, dah Assalamualaikum. Dah Assalamualaikum pun tadi kan. Tak perasan kan. Pak Imam ni cepat semayang. Yang dia berangan tak kira kan. Dia yang berangan cepat, Pak Imam pula disalahkan. Tuan-tuan, berangan aja. Jadi macam mana kita kena tampal, kita kena tambah lagi dengan perkara-perkara ibadah-ibadah yang disebut sebagai ibadah sunat. Khususnya apa lagi? Sunat yang dituntut kan? Sunat-sunat yang dituntut tu kena kita tambah, kena cari, kena buat. Jangan malas. Rawatib ni kan, jangan mudahlah tuan-tuan kita nak tinggal. Lepas main Assalamualaikum, boom, keluar terus. Selawatlah dulu, istighfar dulu. Istighfar 3 kali. Kalau tuan-tuan tak tunggu istighfar 3 kali lepas semayang tu, agak-agak kan, istighfar tak kita, tipis harapan. Betul? Tipis harapan kita. Habis doa apa semua, tambah lagi dengan rawatib, khususnya dengan sunat-sunat yang muakkad. Apa dia pertama? Subuh kita kan. Subuh tu 2 rakaat sebelum subuh kan. Buatlah tuan-tuan, ulang-ulang dah para asatizah sebut kan. Nabi pesan apa? Lebih baik daripada bumi, dunia dan isi dia, tuan-tuan. Maknanya apa kan? KLCC apa semua tu kan. Kita nak beli memang tak mampu, betul? Tak tahu, kalau saya memang tak mampu lah nak beli KLCC. Tak tahu tuan-tuan haji ni mampu beli kan. Memang kita tak terpodih nak beli. Tapi Nabi beritahu ada benda yang lebih mahal yang Allah nak bagi, yang kita boleh dapat dengan cara lebih mudah. Apa dia? Semayang subuh qabliyah 2 rakaat tadi. Buat. Nabi kata dapat mengelakkan wabak, balak dan bencana. Hari ni kita sibuk SOP kan. Boleh, betul lah, tak apalah, memang tak ada masalah pun. Tapi rupanya Nabi dah pesan, antara cara nak mengelakkan balak, wabak, penyakit, bencana ni, semayang subuh 2 rakaat tu fadilat dia, tuan-tuan. Rakaat pertama Nabi ajar kita baca alam nasrah. Bangun rakaat kedua baca alam tarakai. Nampak? Nabi bagi kita 2 alam. Tuan-tuan ingat kereta je dalam. Rupanya manusia ni pun Nabi pesan supaya pakai alam. Tiap-tiap pagi hidupkan alam kita. Dan alam kita pula ada 2. Alam nasrah dengan alam tarakai. Hidupkan alam kita ni, berjaga-jaga kita. Maka Allah lindung kita daripada wabak, penyakit, balak dan bencana, tuan-tuan. Ini bukan saya yang janji, saya yang cerita. Saya nyampai panjang-panjang aja kan? Nabi yang pesan, Nabi yang janji. Tuan-tuan tak percaya kan Nabi kita? Buat, tuan-tuan. Bukan sekadar muakkad, fadilat dia banyak, fadilat dia melimpah-limpah, tuan-tuan. Rugilah kita kan kalau tak buat. Tambah lagi pula dengan zuhur kita. Zuhur kita qabliyah kita ada 4 rakaat. Ba'diyah pula kita ada 2 rakaat. Kemudian asar pula, asar tak ada lah. Asar tak ada muakkad. Asar tak ada muakkad. Tapi daripada duduk sembang cerita kan, jarang sembang cerita tak dosa kan. Kalau cerita ni kan biasanya dosa je kan. Cerita kalau tak dosa tak seronok, tuan-tuan kan. Cerita hal orang kan, kalau cerita hal orang ni, cerita hal baik tak seronok kan. Kau tahu Pak Imam tu kenapa Pak Imam tu dia tu bangun pagi, lepas tu dia tahajud, lepas tu dia witir, lepas tu dia pergi masjid, lepas tu dia balik
Lepas tu dia solat duha, tolong bini dia pergi pasar, buat tu buat ni kan. Kita dengar pun nyampah kan. Alah, tak ada cerita lain ni ke? Nyampah aku dengar. Tak semangat lagi tak syuh dengar. Tapi kalau cuba cerita, kau tahu Pak Imam tu kenapa? Tadi dia balik, dia singgah rumah mak janda. Ya ke? Terus buka biji mata kita. Bosor, terus pergi warung. Pergi warung lah, aku belanja kau. Belanja makan canai terus, telur, sardin pun tak apa. Pasal cerita sedap tadi. Pak Imam pergi rumah mak janda tadi. Tuan-tuan. Ini kalau bercerita kita kalau bercerita, cerita sedap je kan. Kalau cerita baik, sangat kita kan. Macam kuliah ceramah kan. Tuan-tuan ni pun dah berapa kali senggut dah. Cuba kalau sembang kat warung, pernah ngantuk? Tak ngantuknya kan. Bukan tuan-tuan dah. Bukan tuan-tuan dekat sini, dekat sini je. Apa lagi tadi? Asar tak ada muakkad. Maghrib qabliyah tak muakkad. Tapi daripada kita duduk sembang tadi, kita kata kan, kita boleh buat. Tapi kalau dekat Mekah tuan-tuan kan, kita buat kena marah. Saya buat dulu kena marah. Haji kan, haram kata dia. Diharamkan gitu. Ini orang-orang apa? Orang-orang Wahabi. Dia beza dengan Hambali. Kalau Hambali tuan-tuan, dia tak menyalahkan, dia tak saling salah menyalah. Hambali hormat Syafi'i hormat Hanafi hormat Maliki, saling hormat menghormati. Sebab masing-masing ada dalil-dalil yang kuat kan. Semuanya hebat-hebat belaka. Beza apa tuan-tuan? Beza orang Wahabi hobi dia apa? Membida'ahkan orang. Bida'ah semadang je kan? Kullu bid'atun dalalah wa dalalah finnar, kata dia. Boy, senang je tukup kan. Habis Hanafi, Hambali semua ni bodoh tak pandai kan? Imam Syafi'i semua tak pandai kan? Imam dia je pandai kan? Kan lain cerita yang geram pula kan? Apa lagi tadi kan? Habis maghrib, lepas maghrib jangan tinggal tuan-tuan. Lepas maghrib 2 rakaat ni kan? Memang nak cepat nak balik, ada bulletin utama, betul? Ustaz nak balik, nak tahu berapa orang lagi ni kena apa? Covid kan? Nak tahu kluster mana? Kluster Sibangga kan? Kalau penting benar je rupa kan. 2 rakaat pun tak sempat, sibuk dengan Sibangga dia tu kan? Aduh, geram kadang-kadang kan. Bukan tak geram tuan-tuan, saya kat masjid tu dah berbuih mulut cakap kan? Degil juga. Macam mana agak nak kena azan kat telinga diorang seorang kan? Baru nak dengar cakap ni kan? Isyak buat depan belakang kan? Isyak ada belakang je kan? Isyak ada ba'diyah kan? Ba'diyah kan? Isyak ada ba'diyah dia muakkad. Ba'diyah dia dituntut muakkad. Okey, qabliyah dia tak dituntut. Tapi kalau daripada duduk sembang, duduk menyandar, baik kita buat. Ni antara amalan-amalan sunat yang dituntut kita kena cari, kita kena buat, kita kena tambah dalam ibadah harian kita. Witir, jangan lupa. Witir ni daun pintu. Kita dah ada syahadah, itu tapak rumah. Kita ada solat, itu tiang rumah. Kita ada puasa, tu dinding rumah kan? Puasa kan dinding, kata Nabi kan, perisai. Kita ada zakat, itu lubang pintu, lubang tingkap. Harta tu bukan semua milik kita kan? Ada milik orang lain yang kita kena keluarkan. Kalau kita tak keluar, panas kita tuan-tuan. Panas harta kita, tak senang kita, kena keluarkan. Haji tu melindung bumbung dia kan? Lindung amalan kita dengan akhlak. Biasa orang dah jadi haji ni akhlaknya baik-baik, betul? Akhlaknya elok-elok. Jarang Pak Haji pergi kedai pakai boxer, betul? Haji gimana? Pergi kedai pakai boxer je, biasa kata dia tak adalah kan. Ni dan daun pintu dia tadi, daun pintu tak ada daun pelik.
kan? Jadi daun pintu dia apa? Witir tadi kan? Witir. Buatlah witir tuan-tuan kan? Witir ni kata Nabi SAW, apa dia pesan? Jangan kita tinggal witir kan? Nabi kata bukan daripada kelompok aku orang yang tak solat witir. Kadang-kadang dengar ni macam tampur muka sendiri kan? Nabi pesan siapa yang tinggalkan solat witir bukan daripada kelompok aku, geng aku. Bahaya tuan-tuan, ni ancaman Nabi kan? Kalau Nabi cakap macam tu, siapa lagi nak tolong kita kan? Nabi ni tuan-tuan, kan Nabi pesan tidak sempurna iman kamu selagi aku ni kau tak cinta lebih daripada diri kamu sendiri kan? Kenapa kita kena sayang Nabi kita lebih daripada sayang nyawa diri kita? Sebab Nabi dah selamatkan kita dan akan selamatkan kita dunia, kubur, akhirat, mahsyar. Semua ni Nabi yang selamatkan kita tuan-tuan. Sebab tu kita kena sayang Nabi kita lebih daripada nyawa kita sendiri tuan-tuan. Itu cerita dia. Dekat dunia ni yang bawa iman siapa? Yang bawa Islam? Nabi kita. Haji? Puasan je, tak payah main. Oh, tak ada tetet kan? Sudah ada tetet. Nak sambung lagi ke atau Entahlah, sambung 5 minit lah lepas. Tutup dia. Tak tutup lah. Azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak menyelamatkan kita dan siapa yang telah menyelamatkan kita? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita hidup dengan nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling besar. Siapa yang bawa nikmat ni? Nabi kita. Nikmat Islam, nikmat iman. Nabi yang bawa. Sebab Nabi ni utusan Allah.
dilantik oleh Allah. Maka kalau Allah utus, bila Allah utus Nabi ni, maka apa yang dia bawa? Dia bawa benda paling mahal. Sebab Allah lantik dia, daripada Allah adalah benda yang mahal-mahal belaka, tuan-tuan. Dan apakah benda paling mahal, paling berharga? Iman. Iman ni, tuan-tuan Maji, kata Nabi SAW, kalau ada besar zarah pun Allah akan bayar dengan syurga yang lebih besar daripada bumi, langit, dunia sekarang ni. Kalau ada besar zarah pun, tuan-tuan, Allah bayarkan syurga dengan yang lebih besar daripada dunia hari ni, tuan-tuan. Zarah ni besar mana, Makji, tuan-tuan? Zarah ni sebiji pasir. Sebiji pasir, bukan segenggam. Sebiji pasir bahagikan kepada 1000 bahagian. Sebiji pasir halus tu, sebiji pecahkan jadi 1000 bahagian. Besar mana? Tak nampak, Ustaz? Tak nampak kan? Tapi Nabi kata itulah besar. Kalau ada dalam iman kita dan diri kita ni, Allah bayar dengan syurga yang lebih besar daripada dunia ni. Tu hebatnya Nabi kita, tuan-tuan. Dalam kubur, malaikat tanya, wa ma nabiyuka? Betul? Kita cakap try. Nabi Ibrahim boleh? Try lah jawab Nabi Ibrahim. Kena belangkung. Tak jadi. Tak jadi. Dia kena Muhammad nabiku, baru jadi. Mahsyar besok, siapa yang sibuk benar, kulu kilir naik atas mizan, berlari atas sirat, cari dekat mahsyar siapa? Nabi kita. Padahal dah boleh lepak dalam syurga, tapi tak nak cari umat dia, nak tunggu umat dia, nak bagi minum, belanja minum dulu, nak ajak masuk sama-sama. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata tadi kan, Nabi kata apa? Tak sempurna iman kita kalau kita tak kasih cinta sayang Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Tambah lagi amalan kita, tambah lagi amalan kita. Nabi kata apa tadi? Balik cerita asal tadi, siapa tak witir bukan daripada kelompok aku, kawan aku, geng aku. Geng kita nak jadi kawan Nabi ni, maka kita tak boleh tak, kita mesti melaksanakan solat witir. Sebab tu tuan-tuan, dalam mazhab Hanafi, witir ni wajib. Hanafi wajib witir. Hanafi ni siapa? Hanafi ni belah-belah India lah. Belah-belah India ni diorang banyak Hanafi. Sebab dia pegang Nabi tak pernah tinggal witir. Syafi'i tak. Syafi'i kita 5 waktu ni wajib, witir ni sunat yang dituntut. Nabi tak pernah tinggal, sahabat-sahabat tak pernah tinggal, tabi'in semua tak pernah tinggal, orang ulama, alim ulama semua tak pernah tinggal. Jadi kenapa kita nak tinggalkan witir? Kenapa nak tinggal witir? Nabi tanya pada Umar, bukan saya, Sayyidina Umar. Cakap dia habis kan. Nabi tanya pada Sayyidina Umar, bila awak buat witir? Kata Sayyidina Umar, saya buat witir di hujung malam. Hujung malam, penutup. Nabi tanya pada Abu Bakar, Umar, Abu Bakar kan. Saja saya susun macam tu kan. Bila awak buat witir? Kata Abu Bakar, saya buat witir sebelum tidur. Sebelum tidur. Jadi dua-dua boleh. Dua-dua boleh kan? Yang tak boleh, buat witir 2 kali. Tuan-tuan nak buat sebelum tidur ataupun lepas tahajud melenggang, dua-dua boleh. Kata Umar, kata Nabi, Umar, kamu orang kuat. Kamu orang kuat. Sebab confident boleh bangun malam, confident boleh witir melenggang. Kata Nabi pada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu orang yang berhati-hati, kamu orang yang berjaga-jaga, takut-takut tertinggal kan? Buat awal dulu. Jadi tuan-tuan, nak pilih yang mana? Pulanglah kan. Tapi ramai ni saya nampak nak pilih hujung malam, orang kuat belaka nampak ni. Tengok janggut serban, ngeri rasa kan.
Inilah tuan-tuan, buatlah kan? Jangan tinggal kita ibadah-ibadah muakkad ni. Dah lah tuan-tuan, dan tangguh Shopee kan? Jadi tuan-tuan, sikitlah saja pertemuan kita ni, mudah-mudahan Allah bagi lagi kita peluang untuk berjumpa, Allah bagi lagi peluang untuk kita bertemu kan? Tuan-tuan sudi nak menerima saya pun diberi kekuatan nak sampai ke sini kan? Nak sampai hujung AMG tuan-tuan kan? Saya diberi kekuatan dan tuan-tuan sudi nak menerima saya kan? Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kan? Mudah-mudahan program baik-baik yang kita cerita pada malam ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang kurang, saya minta ampun, saya minta maaf. Nama pun saya ni Ustaz Ganti. Ustaz Ganti ni alah tuan-tuan kan, orang kata apa, tak ada watan kan, akor pun boleh lah. Saya ni label-label akor je tuan-tuan. Label-label saya label-label akor. Jadi tuan-tuan jangan marah lah, tak benda-benda saya merepek. Saya minta maaf banyak-banyak. Salah silap sebab saya bodoh, saya jahil. Yang baik-baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Alhamdulillahil alamin.